Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara kita di Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia yang lahir daripada berbilang agama, berbilang kaum, berbilang bangsa, memang perlu menetapkan nilai ataupun menetapkan satu nilai moral untuk sentiasa bersatu, untuk sentiasa menerapkan keinginan untuk hidup bersama-sama secara aman, damai dan harmoni. Jangan tunggang agama untuk kepentingan sendiri. Agong tegur siapa? Artikel daripada Harapan Daily bertarik 27 Jun. Saudara-saudara, di sini saya kongsikan kepada Anda satu berita baik. Ini adalah produk molekul imun, molekul bijak. Apa fungsi utama produk ini? Adalah untuk meningkatkan, menguatkan sistem imun badan kita sehingga kekuatan 437% mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Tidak kira kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan perut, penyakit melibatkan jantung, dan macam-macam lagi penyakit yang selalu kita dengar. Sekiranya Anda memerlukan produk ini, ahli keluarga, rakan-rakan Anda yang memang memerlukan produk ini untuk meningkatkan imun badan, untuk melawan pelbagai jenis penyakit, Anda boleh menghubungi nombor yang tertera, saya boleh layan Anda. Kita kembali kepada artikel pada hari ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan ahli-ahli politik tidak menunggang agama untuk kepentingan parti politik atau yang bertujuan memecah belahkan masyarakat. Suka saya ingatkan kepada para pemimpin masyarakat supaya tidak mempolitikkan agama Islam untuk kepentingan pribadi, tetapi mengislamkan politik demi kepentingan negara. Ini bermaksud urus takbir kerajaan mestilah mengikut landasan syariat Islam, bukannya mengikut fahaman sekuler atau liberal. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Tita Seri Paduka Baginda Sultan Ibrahim bertita demikian pada tita diraja bersempena majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1447H 2025M di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEC hari ini. Peristiwa hijrah menyaksikan bagaimana perpaduan berjaya dibentuk melalui satu perjanjian bertulis yaitu Piagam Madinah. Di negara kita juga, perpaduan rakyat yang majmuk telah dicapai melalui perlembagaan persekutuan yang menggariskan nilai-nilai bersama seperti keadilan, kuasa, tanggung jawab, dan muafakat. Oleh itu, saya menyeru kepada semua umat Islam supaya memahami tanggung jawab untuk membina tamadun yang berteraskan nilai-nilai Islam. Bukannya sekadar pembangunan fizikal sahaja, titah baginda lagi. Bagi saya, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim adalah satu titah yang pasti menggemparkan kepimpinan politik Malaysia. Mengejutkan kepimpinan politik Malaysia terutamanya kepada wakil-wakil rakyat. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda. Ada satu kenyataan, ada satu berita mengesahkan pembekuan harta sehingga ringgit Malaysia 4,5 bilion yang dibekukan di 5 buah negara. Bagi saya ini adalah satu keputusan yang pasti menggemparkan Tun Mahathir khususnya, kerana ini melibatkan rakan ataupun sekutunya, yaitu Tun Daim Zainuddin. Kenapa RM4,5 bilion harta Daim di 5 negara dibukukan? Ini penjelasan mudah. Sebelum kita teruskan, saya kongsikan kepada Anda satu berita baik.
Ini adalah produk molekul imun, molekul bijak. Produk ini sangat baik, sangat bagus, sangat recommended. Lulus KKM, lulus daripada hospital, dan produk ini sudah terbukti di seluruh dunia. Anda boleh membuat kajian tentang produk ini. Molekul imun, molekul bijak. Ini adalah untuk meningkatkan kekuatan sistem imun badan kita sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit termasuk kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, gastrik, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan perut, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda memerlukan produk ini ataupun saudara mara ahli keluarga Anda yang memerlukan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. SPRM ketika ini sedang memburu dan membekukan harta dikaitkan dengan bekas Menteri Keuangan, Allahyarham Tun Daim Zainuddin, keluarganya serta proksi yang berada di 5 buah negara bernilai Rm4.5 bilion. Apa yang menjadi tumpuan ialah nilai aset yang besar, dikatakan mencecah Rm700 juta di UK, termasuk kondo, hotel, pusat beli belah, dan akaun bank. Pengulas ekonomi Nazri Hamdan berkata, punca harta dibekukan adalah kerana aset itu gagal diisytihar semasa siasatan dijalankan oleh SPRM sebelum ini. Jadi, saudara-saudara, saya pun tertanya-tanya, adakah perkara ini boleh berlaku kepada mana-mana pemimpin di negara yang ada hari ini? Mungkin Tun Mahathir yang dilihat sebagai antara pemimpin yang terkaya di Malaysia. Mungkinkah sekiranya satu masa nanti Mahathir akan disiasat dan bersama dengan ahli keluarganya akan disiasat? Adakah sekiranya mereka gagal untuk mengisytiharkan harta semasa siasatan dijalankan oleh SPRM, boleh menyebabkan harta Mahathir mungkin bukan saja di dalam negara tetapi di luar negara juga bakal dibekukan. Dan adakah ini boleh menjadi penyebab kepada kemuflisan? Nah, saudara-saudara, kita tidak berharap perkara yang buruk berlaku kepada Tun Mahathir, tetapi mungkin kepada pemimpin politik yang lain yang mempunyai harta yang banyak di luar negara, mungkin tidak mustahil untuk dibekukan sekiranya mereka terlibat dengan siasatan dan gagal untuk mengisytiharkan harta. Dalam bahasa mudah, ini dikira satu bentuk pelanggaran bahwa Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram AMLA 2001. Seksyen ini menyebut bahawa sesiapa yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi wang atau aset hasil aktiviti haram, termasuk yang gagal isytihar aset, isytihar boleh dikenakan siasatan dan tindakan pembekuan. Maksudnya, bukan kena buktikan duit itu haram dulu pun. Cukup ada reasonable suspicion untuk memulakan tindakan sementara. Atas sebab itu, kata beliau, SPRM menggunakan satu alat undang-undang dipanggil restraining order atau perintah larangan untuk pastikan aset itu tidak boleh digerakkan, dijual atau dilupuskan semasa siasatan dijalankan. Berkaitan dengan ini juga, yang menarik, Mahkamah Tinggi KL sebelum ini ada bekukan hak milik Menara Ilham, bangunan 60 tingkat yang dikaitkan dengan Daim Zainuddin. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda?